La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masih kepada pengacara majlis, ayahanda bonda tuan-tuan dan puan-puan, surah lupa dah, surah Furqan ada. Al-Husna. Surah Husna. Mana pergi Furqan? Saya cabut tu cungak-cungak. Surah Al-Husna verse 9. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama dulu mengadakan Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat mudah-mudahan selama-lamanya berhubung-hubungan kembali rohaniah kita semua dengan baginda, supaya kita benar-benar mendapat natijah puasa seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang mensyariatkan puasa, iaitu la'allakum tattaqun. Serta dengan itu kita hadiahkan juga doa dalam kiriman surah Al-Fatihah kepada semua guru yang memimpin kita, sama dengan bimbingan jasmani. Lebih utama, bimbingan jasmani itu tampak dalam ilmu fiqh. Ada pembimbingan akli. Ilmu akli itu lebih dominannya ilmu akidah, dan lebih-lebih lagi guru yang membimbing rohani. Rohani itu ilmunya ilmu tasawuf. Dan juga ilmu-ilmu yang lain. Dan pastilah guru yang pertama kita semua adalah ibu dan ayah kita sendiri. Dan serta dengan itu kita niatkan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati semua umat Nabi SAW dan memakbulkan semua doa kita, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi, sama ada kita lafazkan ataupun kita bisikkan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai mukadimah kita dalam bulan puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita bahawa persyariatan puasa itu adalah supaya kita bertakwa. Takwa tu kat mana tempat dia? Maka takwa tu dalam hadis Nabi SAW baginda menyatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Kemudian kita tengok maknanya baginda Nabi SAW juga bersabda, sesiapa yang Allah Ta'ala ingin berikannya kepadanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memfaqihkan dia akan agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Makna faqih pada zaman Nabi SAW melafazkan sabdaan baginda itu, faqih kat situ bukan merujuk kepada ilmu fiqh kita sekarang semata-mata, tapi maknanya pemahaman yang mendalam terhadap urusan agama. Macam tu. Jadi kita pun kaji-kajilah lagi tentang puasa. Lepas tu dalam banyak kajian kita mesti akan memandang dan memahami bahawa puasa ni puasa ni banyak kelebihan dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Jadi dilipat gandakan ganjaran, diikat syaitan-syaitan, dari mudahkan urusan-urusan amalan kebaikan, dibuka pintu syurga dan sebagainya. Itu semua kita tahu. Dan bila Allah Ta'ala maknanya memberikan kelebihan-kelebihan itu, kan maknanya apa maksudnya? Maksudnya Allah nak tunjuk bahawa itu adalah kepemurahan Allah. Begitu. Dan bila ni baginda Nabi Sulaiman alaihissalam maknanya banyak menyebutkan hadza min fadli Rabbi, ini adalah daripada kelebihan anugerah dari Tuhanku. Jadi dalam banyak-banyak fadlullah tu maksudnya kelebihan anugerah Allah. Allah tu berlebih-lebih yang ada di sisinya. Di sini nak kata berlebih-lebih tu tak tepat, sebab yang berlebih, berkurang apa semua ni manusia, makhluk. Di sisi Allah Ta'ala tidak ada perkataan untuk persifatan pada hakikat di sisi Allah. Tapi lemahnya kita nak bicara tentang keagungan Allah, kita gunalah secara nisbi, secara maknanya darurat, perkataan-perkataan yang boleh kita faham. Dekat Allah maknanya tak ada berlebih, tak ada kurang, tak ada ke depan, tak ada ke belakang, tak ada persifatan makhluk langsung di sisi Allah Ta'ala. Tapi nak bagi kita faham saja untuk peringkat kita. Hakikat di sisi Allah Ta'ala tu jangan rusik. Sebab dah diikat dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Okey, jadi banyak anugerah Allah yang Allah
berikan kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman kata, hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan kurniaan daripada Tuhanku. Jadi maknanya bulan Ramadan ni kita nak tengok sebenarnya kelebihan kurniaan Allah pada kita. Bukannya kita maknanya nak berasa seronok dengan apa yang Allah anugerahkan semata-mata. Lebih dari itu, kita nak seronok tengok Allah yang menganugerahkan. Jadi dalam bulan Ramadan ni, nama Allah Al-Wahhab memang mengambil tempat yang signifikan. Allah Ta'ala yang maha menganugerahkan. Okey. Jadi kalau pergi negara Arab, Mesir ke terutamanya, kalau pengalaman saya banyak tulis tu kat Mesir, dekat kereta dia ke, dekat lori dia bawa muatan dia, mesti akan tulis hadza min fadli rabbi. Begitu. Kemudian dalam banyak-banyak kelebihan kurniaan Allah, apakah kurniaan Allah kepada kita yang paling kemuncak? Ini mesti mukadimah sih. Pelan-pelan dia kena ikut flow saya punya tasalsul mantiki tu, tangga-tangga pemikiran tu kena ikut dah. Kalau agak-agak dah ngantuk, tidur dari awal terus. Senang. Kalau dengar separuh-separuh, nanti dengar takut salah faham. Macam tu, tidur dekat sini lagi tak apa, dia boleh tidur kat bilik, dekat rumah. Tidur kat sini tetap dapat limpahan. Betul. Walaupun kefahaman tak dapat lah, sebab mata terpejam, telinga pun tak berfungsi, tapi limpahannya ada, barakah majlis ilmu. Begitu. Guru saya cakap macam tu lah, kalau awak letih sangat awak tidur kat sini pun tak apa, tapi cover-cover line lah, jangan sampai berbunyi. Gitu. Tapi kalau alang-alang nak dengar pelan-pelan. Sepatutnya kalau betul-betul difungsikan saya punya mantik tu, susah nak tidur tu kalau betul-betul gerak tu. Okay, sebab ni bukan benda yang biasa. Kita satu-satu flow dia. Okey, sekarang ni kita terberhenti takat puasa ni banyak Allah Ta'ala bagi kelebihan-kelebihan. Kita nak katakan bahawa jangan hanya teruja mengumpul kelebihan-kelebihan itu, tapi kita kena lebih teruja lagi memandang Allah yang menganugerahkan kelebihan-kelebihan. Jadi banyaklah kelebihan dalam puasa ni. Kan banyak orang, minta maaf lah, soal hukum tu saya tolak tepi. Okay, tapi contoh yang paling mudah kita sembang, rokok. Time tak puasa, ya Allah, maknanya rokok tu macam mesti ada benda je, mesti ada benda nak kepit, mesti ada benda. Tak tahu, tuan-tuan macam ni ke macam ni? Saya tak tahulah, ada yang jadi macam ni, ada yang jadi macam ni, ada yang cover line belakang. Ni puan-puan dekat belakang tak ada kaitan lah, benda macam ni ke macam ni ke. Tu. Okey, jadi maknanya rokok. Tapi bulan Ramadan ni siang-siang tak terfikir pun nak rokok. Jadi itu saja pun dah kata yang besar betul rahmat Allah bagi kita ni. Okey, habis. Hukum tu tak tepi, kita tak bincang fiqah ya. Okey. Kemudian dalam banyak-banyak anugerah Allah bulan Ramadan ni, apakah satu anugerah yang Allah declare itu memang anugerah? Dan Allah Ta'ala suruh kita bergembira dengan anugerah itu. Yang mana dengan sebab anugerah itulah kita mendapat anugerah-anugerah yang lain. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu ayat dia. Cari balik dalam Quran, tengok je dalam handphone tu, bi fadlillahi ya. Wow, semua ayat. Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Kepada umatmu lah. Siapa umatmu? Kita. Jadi guru saya ajar, kalau jumpa dalam Al-Quran ayat kul, dah nyata dah. Kul tu maksudnya Allah dah cakap kat siapa? Bukan cakap kat kita lagi. Allah cakap kat siapa? Allah cakap kat Nabi SAW. Allah cakap kat Nabi supaya suruh cakap kat kita. Maka kita hadirkan perihalan Allah cakap kat Nabi, jangan dibagaimanakan, itu firman, wahyu. Kemudian kita hadirkan lapis yang kedua, Nabi cakap kat kita, sebab Allah Ta'ala suruh Nabi cakap kat kita. Kul, katakanlah wahai Muhammad, yakni katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, yakni siapa? Kita. Makalah sekali bila baca ayat Quran dalam Ramadan ni, ada ayat kul saja, maknanya dalam hati dihadirkan jawapan, baik ya Rasulullah, ya ya Rasulullah. Sebab apa? Nabi itu cakap kat kita, sebab Allah suruh Nabi cakap kat kita. Itu ayat. Bila itu kalau kita baca ayat Quran ada kul, itu tadaburnya. Okey, kul katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada umatmu, yakni siapa? Kepada kita semualah. Lepas tu kita pun jawab, nggih, nggih Jawa. Ya, gitu. Okey, bi fadlillahi, dengan seluruh kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nak katanya memang Allah Ta'ala hidupkan kita ni bukannya untuk apa-apa, tapi untuk menyatakan betapa hebatnya anugerah Allah kepada kita. Tu bifadlillahi. Kemudian wa bi rahmatihi, dan dengan kerahmatannya. Gitu, dengan kerahmatannya.
Jadi kalau Allah nak sembang tentang apa saja kelebihan anugerah Allah, cukup dah kat situ. Tapi Allah telah nyatakan yang kedua, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatannya, dengan rahmatnya. Maknanya dua benda ni, fadlillah dengan rahmatihi, dua perkara ni makna yang sama ke makna yang berbeza? Tu. Ni tadabbur sikitlah kita. Okey. Kalau makna yang sama, maka Al-Quran itu tidak kemuncak kehebatan dia. Sebab apa? Ulang benda yang sama. Dalam Al-Quran tidak ada satu perkataan pun yang sia-sia, melainkan dia ada makna yang tersendiri. Dalam Al-Quran, hatta satu perkataan pun, atas satu huruf pun ada maknanya. Tidak ada yang tidak ada makna. Okey, begitu. Dan kalau pun satu ayat diulang-ulang banyak kali dalam surah Ar-Rahman, misalnya kan, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, walaupun ayat tu sama sebiji, tapi diulang banyak kali, tetap maknanya berbeza berdasarkan kepada lihaq dan sibaq ayat, berdasarkan kepada sebelum ayat dan selepas ayat, konteks di mana ayat itu berada, dia membawa konotasi makna yang berbeza. Maksudnya tidak ada pengulangan makna dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah nyatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada umatmu, ya saya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kelebihan kurniaan Allah dan rahmatnya. Maknanya dua benda ni dia makna yang berbeza. Kelebihan kurniaan Allah adalah segala perkara yang Allah berikan pada kita, daripada kita buka mata sampai kita tidur mata, dengan waktunya, kesihatan, semua orang tahu. Okey. Wa bi rahmatihi maksudnya apa dia? Maka ulama-ulama para mufassir dia tengok balik, apakah makna yang boleh, yang paling tepat kita nak faham wa bi rahmatihi itu merujuk kepada apa? Kemudian ada ayat Quran yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai tanda kerahmatan Allah Taala kepada seluruh alam, alamin, seluruh alam buana makhluk yang Allah ciptakan ini. Maka tidak ada pentafsiran yang lebih tepat berbanding pentafsiran yang bersifat Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran. Jadi wa bi rahmatihi dalam ayat ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada seseorang yang Allah utuskan untuk menyatakan rahmat Allah Ta'ala itu. Siapa? Nabi SAW. Maka ayat ni maksudnya begini, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, dengan segala kelebihan kurniaan Allah dan dengan dirimu sebagai rahmat Allah yang Allah utuskan. Itu maksudnya. Bila ayat ini ditafsirkan dengan ayat tadi, ayat wa bi rahmatihi dihuraikan dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya Allah Taala suruh Nabi kata kepada umat, kepada kita semua, ada dua perkara. Maknanya satu, kelebihan kurniaan Allah, apa saja perkara asal kita hidup kita ni pun dah kurniaan Allah dah. Okey. Kemudian yang kedua, dengan dirimu sebagai kerahmatan Allah yang Allah nyatakan kepada kehidupan umatmu. Okey. Dua perkara ni apa Allah sebut? Fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan dua perkara ini, maka kamu semua bergembiralah. Ini Allah Taala suruh bergembira. Bergembira dengan apa? Fabidzalika. Fabidzalika itu merujuk kepada dengan kelebihan kurniaan Allah, fadlullah itu, dan dengan kerahmatan Allah yang Allah utuskan. Begitu, fabidzalika. Tapi kenapa diutamakan fadlullah? Lepas tu baru dikemudikan wa bi rahmatihi. Supaya bila baca ayat fabidzalika, okey, dan dengan itu lebih menerpa pada kita bukan kelebihan Quran Allah, tapi lebih menerpa kepada kita akan Nabi itu sebagai kerahmatan Allah yang Allah utuskan kepada kita. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan dua perkara ini, khususnya dengan Nabi itu sendiri sallallahu alaihi wasallam, maka kamu semua bergembiralah. Allah Ta'ala suruh kita gembira dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan perlakuan huwa tu maksudnya dia. Huwa tu maksudnya dia. Yang tentang perihalan dalam media sosial dan sebagainya, yang berkaitan dengan zikir itu satu perbahasan yang lain ya. Kesimpulannya harus. Kesimpulannya harus. Okey, zikir nak buat, tak nak buat udah. Tak nak buat jangan haramkan orang nak buat. Nak buat jangan wajibkan orang lain buat. Jangan gaduh-gaduh lah, nak buat benda simple je. Okey. Kalau awak tak selesa apa benda ni kalau dalam WhatsApp gelak itu kamu sebut sebab nak gelak. Ini orang zikir itu sebab nak berzikir. Imam Ar-Razi sebutkan zikir adalah zikir kemuncak yang dilafazkan. Itu dalam mukadimah je lagi Imam Ar-Razi dah hurai dalam tafsir dia. Okey, tak apa.
Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Huwa dekat sini dia. Huwa. Ada beberapa pentafsiran. Pertama, huwa ni merujuk kepada siapa yang Allah Ta'ala utuskan untuk menyatakan kerahmatan Allah. Itulah Rasulullah SAW. Maka huwa kat sini merujuk kepada, maknanya huwa khairum mimma yajma'un. Dialah yang terbaik yang boleh, dialah yang terbaik yang Allah himpunkan kebaikan padanya, yang kamu berhimpun untuk menyatakan bahawa kamu bergembira dengannya. Gitu. Ada beberapa lapis makna dah boleh kita ketengahkan. Al-Quran ni ayatnya satu, tapi boleh difahami dengan pelbagai konteks. Huwa khairum, sifatnya jami' mani. Jawami'ul kalim itu nisbah kepada hadis Nabi SAW. Okey, maknanya dia menyeluruh. Huwa khairum mimma yajma'un. Huwa tu sama ada merujuk kelebihan kurniaan Allah dan juga segala kerahmatan Allah, dan dia juga boleh merujuk kepada Nabi itu sendiri adalah yang terbaik. Yang kamu kalau nak berkumpul, nak bergembira, maka yang paling baik adalah kamu bergembira berkumpul dengan Nabi SAW. Itu maksud dia. Bila dalam hidup kita ni kita rasa gembira berhimpun dengan Nabi SAW? Biasanya para ulama dia nak mengamalkan ayat ini sempena saja, sempena majlis maulid, berhimpun. Maka dalam majlis maulid tu yang bagi tausiah 2 orang, kadang-kadang seorang, paling banyak 3 orang. Okey, kalau tempoh yang lama sampai 5 orang, begitu. Tapi yang ulama yang datang ke depan. Okey, sebab apa? Sebab itulah perhimpunan kerohanian. Semua berkumpul, yang alimnya, yang barakah sebab umur, yang barakah sebab ilmu, yang barakah sebab aman, yang barakah sebab infak, semua dihadirkan. Yang barakah sebab mencari hidayah, yang barakah sebab mencari jalan taubat, mencari jalan syukur, mencari jalan redha. Semua dihimpunkan, yang gembira, yang sedih, yang tua, yang muda, dihimpunkan satu tempat supaya sama-sama gembira dengan Nabi SAW. Itu majlis maulid. Dan bergembira dengan Nabi ni anjuran Allah tak? Ya, falyafrahu. Maka bergembiralah. Okey, bila kita sembang tentang gembira-gembira ni, bulan Ramadan ni sinonim dengan gembira dengan apa? Waktu dalam Ramadan tu yang paling sedih sahur. Yang paling sedih sahur, monyok banget. Okey, paling sedih sahur. Makan juga takut lapar. Tapi kalau yang jenis perasap tu, aku asap dulu, aku tak sempat kan. Yang penting asap dulu. Tak apalah. Bukanlah saya mana mempromosikan pelakon itu, tapi nak katanya maknanya perihalan yang berlaku sehari-hari ini. Itu tak. Okey. Jadi yang paling sedihnya sahur, tapi barakah pada sahur. Maka sebab tak kena bangun sahur. Okey, dan dilewatkan sahur sedikit kan? Okey, dilewatkan sahur tu paling mudah 2 rakaat cukup dah. Untuk tanda lewatkan sahur. Bukan tadi lewatkan sahur tu pukul 5.50 baru start makan, bukan. Lewat tu mari kita buat something ibadah yang lain, okey, yang dianjurkan pada waktu malam, okey, itu solat, begitu. Okey, kemudian maknanya baru kita bersahur, lewatkan sedikit. Okey, kemudian yang sonok waktu puasa ni buka puasa. Yang sonok-sonoklah, yang tak sonok tak sonoklah. Tapi yang confirm paling sonok bila Ramadan ni apa dia? Raya. Sonok raya. Bahkan maknanya sampai kita encourage anak-anak kita kalau nak raya, nak baju raya dan sebagainya, puasa pun suatu hari RM1, 30 hari RM30. Itu sahur raya zaman kecil itulah. Puasa memang sebab nak duit lah. Sebab abah janji macam tu. Jadi memang banyaklah dapat duit, lepas tu berraya, bagi rumah kau. Assalamualaikum, nak raya. Tak apalah, kuih dah habis. Duit raya pun tak apa cik. Anak itu zaman kecil-kecil dulu memang maknanya cover satu kampung, lepas tu kira duit raya. Zaman dulu. Zaman sekarang budak-budak sekarang raya pun tepi kanan kiri. Tak tahu, dia game je. Tak tahu dah budak sekarang lain-lain zaman. Okey. Jadi bila raya ni dianjurkan tak bergembira. Dianjurkan. Tanda kegembiraan apa dia? Nak pakai baju baru. Okey, lepas tu sebenarnya yang bagi ampau-ampau ni sebenarnya bukan budaya betul budaya Melayu kan. Yang jenis namanya pun ampau kan. Ampau tu bahasa apa? Tu bahasa Melayu kita ke? Mana ada datang bahasa Melayu ampau? Nampak sangat kecinaannya tu. Bahasa Cina. Tak siapa pun argue. Tak ada bid'ah ni apa ampau ni, apa benda ada ampau-ampau. Tak ada. Tak siapa pun kata. Yang envelope dulu kan waktu kita kecil dulu. Saya kecil, tuan-tuan kecil lagi, mana lebih ada zaman tuan-tuan kecil lebih jauh lagi kan. Dulu kita mana ampau betul tak?
Kita sebut mana ampau kan. Kita kata mana sambung raya. Yang lepas-lepas tu baru sebut sambung raya. Kenapa tuan-tuan melopong ni? Macam tak pernah dia kecil je. Tuan-tuan main datang atas ni tu umur saya dah kat sini 9 kan, betul tak betul ni? Betul lah, saya rasa betul lah. Mana ampau kan? Waktu kecil tu orang ampau. Perkataan sambung raya tu kemudian. Nampak? Jadi maknanya itu receh, tapi nak katanya tak ada masalah. Sebab apa? Bukan kita nak ikut yang Cina itu. Itu adalah kegembiraan. Kita tukarkan je lah. Jadi bagi duit raya, lepas tu baju baru. Kita dah ada baju dah. Tapi walaupun dah ada baju, beli baju baru tak kira membazir tau. Sebab apa? Gembira. Point dia dekat raya ni gembira. Anjuran bergembira waktu raya dia sehingga haram puasa pula. Haram puasa. Mana kalau kita tak boleh, kita dah 30 hari puasa, kita rasa taqarrub ila Allah. Dia nak sambung kat puasa waktu raya. Mana datang syariat raya kena puasa. Sebab apa? Puasa ni pada menyatakan menahan diri, mana kaku, suduk, keletihan. Itu konotasi puasa. Tapi waktu raya tak boleh begitu. Kena gembira, makan. Dan kita akan gembira dua perkara. Dapat hadiah, dapat makan free. Semua orang kelang kabut, maknanya nak makan free. Kita dah 2 tahun tak raya betul-betul tau. Tahun ni raya betul-betul. Raya betul-betul. Jangan tak raya, raya betul-betul. Begitu. Sebab nak betul-betul raya tu, maknanya tak kisahlah. Maknanya kalau saya dengan isteri saya doakan tuan-tuan ni, maknanya cadang-cadang nak betul-betul raya tu dekat Madinah. Mudah-mudahan lah maknanya gitu. Itu pendekatan masing-masing atas kemampuan masing-masing. Habis. Jadi untuk raya, bergembira raya tu dianjurkan tak? Dia amat dianjurkan. Ada siapa argue tak? Ada siapa argue nak buat majlis raya? Selamat Hari Raya. Tak sempat-sempat. Mujur ni PKP. Kalau tak zaman PKP ni lagu raya penuh ni. Kot PKP ni dia macam syahdu sikit kot. Tak dengar sangat apa lagu-lagu raya kat radio-radio pun. Tak sempat-sempat nak raya. Dan tak ada siapa argue kalau ada majlis himpunan hari raya ke, buat jamuan ke. Tak salah, Putrajaya ni sambut raya tak? Saya tak pernah masuk Putrajaya ni, cara sambutan raya dia macam mana. Tapi maknanya biasanya macam tu lah kan. Tak ada siapa yang kata ni membazir lah, berlebih sangat lah. Tak ada siapa pun. Beli baju baru pun, baju dah banyak lah mari. Tak apa, ni soal apa dia? Gembira, nak gembira. Nak gembira dengan raya, tak ada siapa argue. Tapi sebenarnya bukan raya itu kemuncak kegembiraan yang Allah Ta'ala suruh. Lepas pada raya apa lagi yang gembira? Jangan buat lupa kahwin. Kahwin gembira. Yang belakang tu lagi lah gembira. Time kahwin tu nak bersanding apa semua bagai. Time sanding tu mubazir lah. Mubazir lah, 1 hari je lah. Betul, tak apalah, bila lagi nak jadi raja. Nak jadi raja. Raja sehari. Dengan nak buat tempat bersanding, duduk 1-2 jam, berapa ribu hias, dengan bunga apa semua bagai. Tak apalah, sempurna. Kahwin kot. Bukan nak kahwin selalu. Ya ke? Macam tu. Jadi maknanya tak ada siapa pun nak argue. Sanggup tak sewa dewan? Sanggup. Rumah kecil nak buat kenduri dekat rumah yang jenis share atap, share lantai, share dinding kiri kanan, laluan pun share. Tak kena raya lah. Kali apa dia? Dewan. Putrajaya ni raya kat dewan. Nak murah sikit ambil dewan Masjid Merah. Masjid Merah tu Masjid Putrajaya lah, Masjid Merah. Lepas tu ada dewan Masjid Besi. Macam-macam dewan. Mahal tak mahal? Mahal lah. Baju tu maknanya perempuan punya baju pakai sekali tu je. Lepas tahun beranak, tak muat dah. Kita pun dah hati. Jadi nak kata ada siapa yang argue membazir? Tak ada. Tapi adakah itu kemuncak kegembiraan yang Allah Ta'ala anjurkan? Tak. Ini ayat ni terang-tantang Allah kata fabidzalika falyafrahu, dengan kelebihan kurniaan Allah, yang mana Allah gunakan anugerah kelebihan kurniaan itu Allah gunakan dengan asbab Nabi SAW sebagai kenyataan kerahmatan Allah. Maka dengan baginda kamu bergembiralah. Nak bergembira dengan Nabi SAW Allah suruh. Tapi berapa ramai umat Islam yang argue majlis-majlis untuk gembira dengan Nabi SAW. Apa maulid-maulid ni? Bila Rabiul Awal maulid, Rabiul Akhir maulid, patung maulid, selawat. Apa sebut sama Nabi ni? Allah tak malu sungguh. Itu kalau macam
Kalau macam dia anak-anak kecil tu, kita ambil pelacan, kita sumbat kat mulut dia ni, kurang adab dengan Nabi SAW. Engkau gembira dengan perkahwinan, engkau ikut syariat siapa? Syariat Nabi. Bersanding dulu perbahasan. Ada nak warak-warak sikit, tak bersanding. Hindu tak bersanding. Tapi akhir-akhir ni tak ada siapa lagi udah ni sanding. Okey dah, tak apalah, nak gembira kan. Memang ada hukum keharusan bersanding itu di atas apa dia? Kegembiraan, di atas makna peristiharan. Ini mempelai duanya, bukannya di atas makna nak pemujaan, bukan. Itu sepena-sepena saja, ada kelonggaran. Tapi nak sanding-sandinglah, tak sanding udahlah. Yang dah kahwin jangan kahwin lagi, cukup. Begitu. Isteri saya kat belakang. Begitu. Jadi maknanya time raya betul. Lagu kan, maknanya surah Luqman, maknanya perbahasan berkenaan dengan hukum keharusan berlagu tu. Lagu, kalau kita pegang kata lagu tu hukumnya haram sekalipun, tapi kalau time raya ada kelonggaran menjadi harus lagu. Ada sebab kegembiraan tu memang fitrah manusia nak berlagu macam tu. Tiba-tiba kita nak mengalungkan qasidah, nak berlagu pada menyatakan gembira dengan Rasulullah SAW. Kita kata apa ni, amalan mana ni? Sedangkan yang kita bergembira dengan majlis kahwin tu pun syariat yang siapa bawa? Nabi SAW. Kita gembira dengan raya macam-macam ni pun siapa yang anjurkan gembira tu? Kalau Nabi ada, gembira tak kita dengan raya? Kalau Nabi tak ada, kita gembira tak dengan raya? Tak ada kegembiraan raya, tak ada kegembiraan majlis perkahwinan kalau Nabi SAW tak ada. Kita gembira tak dengan ibadat Ramadan ni? Tak ada kalau Nabi tak ada. Semua Nabi dulu yang Allah suruh kita gembira dengan Nabi SAW. Maka natijah puasa yang pertama adalah gembira dengan Nabi SAW. Kalau tak ada Nabi, tak ada puasa. Kalau tak ada Nabi, tak ada ganjaran-ganjaran. Kalau tak ada Nabi SAW, tidak ada apa-apa makna. Jadi bila kita pergi gembira dengan raya itu, gembira dengan baju raya kita, siapa yang menganjurkan kegembiraan itu kalau tidak? Nabi SAW. Itu kena segar. Maka kalau mana-mana surau, mana-mana masjid kedekut masa nak buat malam majlis memuji Nabi SAW, itu memang kurang asam. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Maka kita bagi faham. Nanti barulah dia akan, kalau kurang asam, dia akan ditambah asam dia. Maknanya baru okey. Jangan kedekut waktu lah tuan-tuan nak gembira dengan Nabi SAW. Ini ayat yang Allah suruh kita bergembira dengan Nabi SAW. Tidak ada satu perhimpunan dan perkumpulan manusia melainkan manusia itu gembira dengan Nabi SAW. Jom kita apply terus natijah puasa. Sekarang juga kita gembira dengan Nabi SAW. Kita ambil masa 7 minit, tak lebih tak kurang. Saya set up saya punya stopwatch. Kita pakai iPhone ada stopwatch lah. iPhone tahu ke stopwatch. Tuan-tuan boleh tengok set 7 minit. Start daripada kita selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad tu 7 minit counted. Tapi kita akan dahulukan dengan beberapa ayat yang tuan-tuan pun boleh baca ayat tu, boleh ikut saya pelan-pelan. Boleh ya? Okey dah. Sekarang ni kita tak nak sembang banyak. Kita nak terus gembira dengan Nabi SAW sekarang juga. Ya Allah, pagi ini kami nak berselawat, tanda kami nak latih jiwa kami gembira dengan Nabi-Mu, yang mana Nabi-Mu itulah yang menyatakan segala kasih sayang dan kerahmatan-Mu. Dan maka nak bergembira dengan baginda Nabi, kami memuji dan mendoakan Nabi dengan selawat yang baginda ajarkan. Antaranya yang paling ringkas selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Begitu. Mudah-mudahan benar-benar dengan natijah puasa yang utama ini kami mendapat natijah-natijah yang lainnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Start kita selawat je 7 minit tau. Maka jangan nak fikir lamanya 7 minit kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله على محمد 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 لا محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد على محمد صلى الله 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 على محمد
صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور ذات الله، الصلاة والسلام عليك يا نور جمال الله. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Gelaran Al-Amin diberikan padanya, hidupnya suci, tiada berdusta. Dilamar Siti Khadijah sebagai suami, melihat akhlak indah, menguruskan dagangannya. Di Gua Hira baginda berkhalwat sayu, maka didatangi Jibril membawa wahyu. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu, Engkaulah penutup segala nabi dan rasul. Duhai para saudara semua, apakah kalian tiada gembira? Memang bukan mudah untuk kita bergembira dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih banyak gembira dengan isteri kita, kita lebih banyak gembira dengan pekerjaan kita, dengan kereta kita, dengan rumah kita, dengan apa yang kita miliki. Kita gembira dengan Quran yang kita baca, kita gembira dengan haji yang kita pergi, umrah yang kita kerjakan. Tapi sebenarnya perkara yang memang Allah Ta'ala suruh kita bergembira adalah bergembira dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada bimbingan untuk kita gembira dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan hanyut dalam lautan keilmuan kita, hanyut dalam lautan kekayaan kita, hanyut dengan pangkat gelaran, hanyut dengan amalan, tapi hati kita tak berhubung pun dengan baginda Rasul junjungan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebab itulah amat beruntung kalau dipertemukan dengan guru yang akan memperhubungkan kegembiraan kita, yang mana gembira inilah yang Allah nyatakan untuk kita bergembira, yang dia bergembira dengan tajalli kerahmatan Allah Rasulullah. Tapi tidak mudah. Kalau kita mudah-mudah bergembira dengan baginda, bermaksud iblis tidak buat kerja. Maka sekarang ini ternyata iblis lebih berjaya dalam menghijab umat baginda daripada untuk bergembira dengan baginda. Hatta bulan Ramadan pun tak ingat Nabi. Sedangkan bulan Ramadan ini tidak akan ada apa-apanya makna dan nilai kalau tidak ada Rasulullah. Memang kena ada ilmu, memang kena ada bimbingan bagaimana untuk kita merasa limpahan kegembiraan dengan Rasulullah. Cukuplah kita terhanyut. Ada orang yang hanyut dengan maksiat sehingga tidak memandang lagi pengampunan Allah. Ada orang yang hanyut dengan taat sehingga terasa mulia diri dan mengabaikan kurniaan Allah, iaitulah Rasulullah SAW. Kita alhamdulillah terselamat daripada hanyut dalam kemaksiatan setakat yang kita mampu, alhamdulillah. Tapi iblis juga menghanyutkan kita dengan ketaatan. Apabila ketaatan itu membuatkan kita rasa mulia dengan ketaatan kita, dan rasa mulia dengan ketaatan ini adalah apabila mereka yang tak pandai bergembira dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tuan-tuan, terpulanglah
Sama ada tuan-tuan nak teruskan untuk belajar gembira dengan Nabi, ataupun tuan-tuan ingin teruskan kehidupan yang hanyut. Ada yang merasakan bahawa dia mampu pergi haji dan umrah, dia mampu solat 5 waktu, dia sudah menutup aurat, sempurna puasanya, sempurna rukun-rukun Islamnya, maka itu sudah selesa. Tetapi dalam melaksanakan perkara itu tak menerpa dalam kerohanian dia gembira dengan Nabi SAW, tetap dia diperkirakan dalam hanyut, tidak bertemu jalan. Tidakkah kita mendengar bahawa semua orang tidak akan masuk ke syurga melainkan dengan rahmat Allah? Maka sahabat bertanya, hatta engkau wahai Rasulullah? Hatta Rasulullah juga di akhirat nanti dengan rahmat Allah. Bagi dia itu kenyataan kerahmatan Allah. Maka baginda menjawab, ya hatta aku pun, melainkan apabila Allah merahmati, maka baginda mendapat kerahmatan Allah, kerana baginda itu memang kekasih Allah. Kita nak dapat rahmat Allah dengan syahadat kita gembira dengan Rasulullah. Duhai para saudara semua, apakah kalian tiada gembira kelahiran baginda, penyelamat insan dari kegelapan, tiada bertuhan. Duhai para saudara sekalian, janganlah berpaling dari nabimu. Jalannya membawa pada kebahagiaan, jalannya menghancur nafsu dan syaitan. Bagindalah nanti yang akan mencarimu ketika ketakutan. Di hari akhirat syafaatnya luas, tiada terhingga. Para malaikat tak dapat menahannya. Maafkan kami yang lalai selawat padamu, sedangkan engkau amat mencintai kami. Maafkanlah kami, wahai jiwa yang pemaaf, diri kami yang penuh dosa dan noda. Ya Rasulullah, sudilah Tuhan memandang kami. Ya Rasulullah, sudilah Tuhan memandang kami. Ya Rasulullah, sudilah kiranya, sudilah Tuhan memandang kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam bulan Ramadan ramai yang memandang akan pengampunan Allah, maka ramailah yang beristighfar dan bertaubat di atas dosa-dosa yang nyata dilakukan, sama ada dahulu ataupun sekarang dan akan datang. Dulu buka aurat, tak sempurna solat. Dulu bulan Ramadan siang-siang pun bersama suami isteri, makan sembunyi-sembunyi, dan berbagai lagi lah bicara-bicara kegelinciran kita. Mudah-mudahan Allah tutupi semuanya. Kalau Allah buka keaiban kita, maka tidak ada apa-apa yang nilai dalam maruah kita. Kemudian kita bergegas dan berusaha bertekun untuk bertaubat
mengambil kesempatan pada bulan Ramadan ini. Kemudian kita teringat juga dosa-dosa yang tersembunyi di sini, cemburu ke orang, dengki ke orang, khianat ke orang, mengumpat di belakang-belakang orang. Maka kita istighfar semuanya. Kemudian dalam pada kita istighfar itu, kita rasa macam kita dah selesai dalam istighfar kita di atas dosa-dosa kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi dosa yang ramai orang tak sedar. Dosa ni kalau tidak disedarkan oleh guru-guru, memang kita takkan sedar. Bila tak sedar kita ada dosa itu, macam mana kita nak istighfar? Apa dosa dia, tuan-tuan? Dosa hati yang tak cinta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang tidak dididik untuk mencintai Nabi tidak akan mencintai baginda secara otomatik. Dan kerana itu kita akan cinta dengan apa yang baginda sampaikan. Kita cinta solat, kita cinta puasa, zakat, haji, umrah, kita cinta bersedekah, kita cinta baca Quran, kita cinta belaka-belaka yang Nabi sampaikan pada kita, yang kita dapat melalui ulama yang membimbing kita, yang kita menerima bimbingan daripada mereka. Tapi kita lupa untuk cinta pada baginda. Dan ketahuilah bahawa keadaan tidak cinta kepada baginda itulah dosa. Dosa itulah yang kita kena minta betul-betul ke Allah bulan Ramadan ni. Ya Allah, hatiku ni cinta sangat dekat dunia. Cinta dunia ni maksudnya cinta kehidupan kita, cinta apa yang kita ada, cinta rutin kehidupan seharian kita, cinta ke situ. Tapi kita lupa untuk tenggelam dalam cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini natijah Ramadan yang didambakan sebenarnya. Adalah untuk kita tenggelam kecintaan kita kepada baginda dengan cara kita berselawat, pintunya. Dengan cara kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, itu pintunya. Dah masuk pintu itu, kita banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak ibadat, banyak tarawih dan sebagainya. Itu memeriahkan lagi kecintaan. Maka sebablah dalam salat tarawih ada selawat. Maka dia tuhmah pula selawat-selawat ni macam Syiah. Syiah pun suka selawat-selawat. Maka para ulama kita dulu disebut lepas rakaat, Al-Khalifatul Awal Sayyidina Abu Bakar, Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kenapa begitu? Nak katanya ini bukan soal dengan Syiah. Orang Syiah takkan mengumpamakan para sahabat yang lain, melainkan hanya Sayyidina Ali saja. Bagi bila kita mengagungkan, memuliakan para sahabat yang lain, bermaksud tak ada kaitannya urusan selawat ni dengan Syiah. Tak ada kaitannya dengan qasidah-qasidah ni dengan Syiah. Walaupun Syiah juga membawa propaganda cinta Nabi, cinta Ahlul Bait, tapi kita tidak Syiah. Jangan kata kalau kita berqasidah ni kaedah Syiah, kaedah Syiah. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Nawal. Lupa dah. Nadana ishtaqna lik. Itu orang kata ini lagu Syiah dan sebagainya. Kalau Syiah cinta Nabi itu hal dia, kita cinta Nabi itu hal kita. Itu nak buat qasidah sebagainya, tohmah ni Syiah lah apa pakai. Kena sedar, kena cerdik. Itu adalah bimbingan umat untuk cintakan Nabi SAW. Tuan-tuan dah hidup berapa tahun? Mudah-mudahan kita cintakan Nabi SAW. Dah khatam Quran berapa kali? Dah khatam Quran tu cintakan Nabi tak? Tak ada. Berbangga dengan dah khatam lagi. Kalau tak dididik, dihirdik, dibimbing, diasuh, ikutlah perkataan mana yang sesuai. Hati kita untuk cinta kat Nabi, takkan jatuh cinta kat Nabi SAW. Takkan. Jadi natijah puasa satu je kita sembang pagi ni, cinta kat Nabi SAW. Bahawa segala keluasan kepemurahan Allah Ta'ala ni pintunya Nabi SAW. Itulah perkaranya. Jadi banyakkan istighfar di atas kerasnya hati kita untuk cinta kepada baginda SAW. Kemudian bila dah cinta kepada baginda SAW, maka baru kita akan faham, oh sebenarnya bulan Ramadan ni bukannya aku nak berasa baik dengan segala ibadah aku. Ini natijah yang kedua. Semuanya rentetan daripada natijah yang pertama. Sebenarnya bulan Ramadan ni bukan aku nak rasa baik dengan tadarus aku datang pada subuh, aku pergi ibadat, aku pergi tarawih. Bukan. Bulan Ramadan ni adalah untuk kita memandang baik Allah. Kita sibuk memandang baik Allah.
Dan kita takkan boleh nak senang-senang memandang baik Allah kalau kita tak tenggelam tu dalam apa dia? Kerahmatan yang Allah utuskan pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat terdahulu yang Allah suruh bergembira dengan Nabi mereka. Tak ada. Tak ada. Tidak ada umat terdahulu yang Allah suruh bergembira dengan Nabi mereka. Tak ada. Bahkan Nabi-Nabi yang terdahulu ada yang frust pun dengan umat. Yang dicontohkan secara nyata apa dia? Nabi Yunus frust dengan umat. Nabi Nuh frust dengan umat. Nabi Muhammad SAW tidak akan kecewa dengan umat. Sebab baginda itu diutuskan seluruh alam. Sampai kiamat ada baginda. Jasad saja di Madinah, rohani baginda di mana-mana. Nak hidup rohani kita sehingga kita merasai rohani baginda juga hidup. Itu proses. Gembira dengan kecintaan. Cinta itu menghidupkan. Minta maaf kalau tuan-tuan ada kematian isteri ataupun kematian suami. Bila raya je mesti akan pandang baju yang suami kita pakai. Tapi suami kita dah kat tanah 6 kaki bawah. Mak ayah kita pun dah 6 kaki bawah. Tapi bila raya kita ingat dulu empah mesti masak ini, mak mesti masak yang ni. Betul tak? Itu sebab apa? Sebab cinta. Saya akan rasa macam lebih melankolik dengan mak saya. Dan saya tak ada masalah kalau tuan-tuan tak rasa perkara yang sama. Sebab apa? Mak tu mak siapa? Mak saya. Tuan-tuan pula bila pergi ke pusara kubur mak ayah tuan-tuan, maka tuan-tuan akan melankolik dengan perasaan sendiri kan? Ada saya peduli. Saya tak peduli sebab apa? Itu mak siapa? Mak tuan-tuan bukan mak saya, betul tak? Maka masing-masing lah dengan bila kita ziarah kubur ke ataupun ziarah rumah kampung lama ke, betul tak? Tapi itu mak masing-masing. Tapi Nabi siapa? Nabi kita. Nabi kita. Apa salah kalau kita kumpul ramai-ramai gembira dengan Nabi SAW, dengan nama jamuan hari raya, dengan nama selawat tarawih, dengan nama sahur ramai-ramai, iftar ramai-ramai. Itu nama pelbagai, dengan nama majlis perkahwinan. Itu nama saja. Tapi sebenarnya nak gembira dengan Nabi SAW. Dan apa lagi yang boleh menyebabkan kita gembira dengan Nabi melainkan kalau tidak kita selawat. Cahaya Nabi terang benderang, sinar di wajah setiap orang yang bersalawat pagi dan petang, beroleh rahmat malam dan siang. Tahukah kamu salawat itu membuka pintu redha Tuhanmu, akan diangkat amalan taat. Ayuhlah umat kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hukum salawat jangan diperkecil, meninggalkannya dibilang bakhil. Dapat menyata benar dan batil, tertunai hajat besar dan kecil, melihat wajah kekasih Rahman, mimpi yang indah ramai idamkan, jadikan hasrat
kenyataan dengan salawat diperbanyakkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perasan tak perasan? Allah Ta'ala tak pernah minta apa-apa dari kita. Kalau dia tak bagi pun memang maknanya resmi. Tapi satu perkara yang kalau kita tak buat, kita dinisbahkan sebagai bakhil. Bakhil. Apa dia? Kalau ada orang sebut nama Nabi SAW, tidak disambung dengan selawat memuji baginda SAW, maka di situ disebabkan kita siapa? Bakhil. Ada tak benda yang sama ke tempat lain? Orang tarawih 20 rakaat, lepas tu nak 8 je lah, lepas tu balik. Bakhil tak? Tak. Orang baca Quran khatam bulan Ramadan, kita khatam tak? Tak khatam. Bakhil tak? Tak. Orang kuliah subuh, kita ada urusan lain, kita pulang balik. Bakhil tak? Tak. Apa lagi? Tapi kalau selawat, bakhil. Siapa yang cakap? Nabi yang cakap sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Yang lain tak apa. Nak sedekah 5,000, 5,000, 550, RM5, ya, tak apa. Nak pergi umrah setiap tahun, tak apa. Nak pergi haji setiap tahun, tak apa. Tapi jangan setiap bulan, tak sah. Okey. Nak sedekah mana-mana, tak apa. Tak nak, udah. Tak mengapa, tergelincir, taubat. Tetapi kalau tak selawat, tak berdosa. Tapi bakhil. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi memang nak kita memuji dia, tapi kita tak reti. Selawat je pun. Selawat baca Quran lagi baik. Selawat itu agung-agungkan sangat Nabi SAW. Hey, kalau tak ada Nabi, macam mana kita dapat kerahmatan Allah? Cerdik sikit, tolong kutip kecerdikan tu balik. Orang zaman sekarang ni cerdik dia tercici sebab dah belajar banyak sangat Quran Sunnah. Dah belajar banyak sangat kitab sana sini, tapi lupa, cerdik tercici bahawa cahaya daripada Al-Quran dan As-Sunnah, cahaya daripada ilmu yang kamu pelajari itu, kalau tidak ada penyertaan kecintaanmu dengan Nabi SAW, semuanya kegelapan. Sebab itulah kita lihat sekarang pergaduhan, perbalahan, penganjingan bermula puaka di media sosial ataupun dalam perbualan langsung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka natijah puasa yang ketiga, setelah kita memahami siapa baginda, kita tumpahkan cinta kita pada baginda, maka dengan cinta itu kita sibuk memandang baik Allah, bahawa itulah kebaikan Allah yang Allah suruh kita gembira dengannya. Maka kita sibuk memandang kebaikan Allah. Dalam Ramadan ini kita menerima segala kebaikan Allah Ta'ala itu. Maka yang ketiga adalah orang yang sibuk memandang kebaikan Allah, tenggelam dalam cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia akan memastikan dirinya untuk menjadi penyebab kebaikan kepada semua umat Nabi yang lain, semua hamba Allah yang lain. Itulah natijah puasa. Maka dia akan memperindahkan akhlak kita, adab kita. Kita dengan suami, kita dengan isteri, kita dengan anak-anak, menantu, kita dengan jiran kanan dan kiri, kita dengan apa lagi, rakan-rakan sejawat, pekerja, bos dan sebagainya. Kita. Maka pagi kita jaga jangan masuk parking orang. Kita kereta kita jaga, sampah kita jaga. Benda simple saja. Sebab apa? Sebab kita teruja memandang baik Allah. Maka kalau aib-aib orang kita tutup, kebaikan orang kita cuba contohi, keaiban kita perbaiki, kita salahkan, kita menyakiti hati orang, kita minta maaf, dan orang marah kita tolerate. Sebab apa? Sebab kita sibuk memandang baik Allah, kita sibuk nak membawa kebaikan Allah dan menjadikan kita ni asbab orang lain dapat kebaikan juga. Itulah tiga natijah puasa yang utama. Ada pun yang lain-lain itu tuan-tuan pun boleh fikir sendiri.
Natijah puasa kurus badan, okey. Natijah puasa sihat, okey. Natijah puasa sekian-sekian pahala berganda dan sebagainya, itu semua dah banyak diceritakan. Tapi 3 perkara ini adalah natijah yang terkait dengan apa dia? Takwa. Takwa tu kat mana? Dekat hati. Dan 3 natijah ini semuanya berkaitan dengan hati. Hati yang cinta kat Nabi SAW, hati yang sentiasa tenggelam dalam memandang baik Allah dan tak tertipu dengan kebaikan sendiri sehingga rasa mulia diri. Dan yang ketiga barulah hati, dan dengan hati yang begitu maka dibuktikan dengan perlakuan-perlakuan baik kepada manusia sekeliling. Dan di situ kita akan pastikan kita baik dalam konteks hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, itu ibadat. Dan kita akan baik dalam konteks hubungan kita sesama manusia, itulah munakahat, muamalat dan seterusnya lain. Akhirnya kesimpulannya, natijah puasa adalah ia mendorong kita kepada adabiah Muhammadiyah. Dan awalan bagi adabiah Muhammadiyah ini adalah diam dan memaafkan. Adabiah Muhammadiyah, akhlak tu diam, sebab tenggelam dalam kecintaan dan mudah memaafkan orang. Sebab itulah bila kita habis puasa raya, memang kita akan sebut selamat hari raya, terus apa dia? Maaf zahir batin. Zahir batin lagi, zahir batin. Itu ulama-ulama orang tu ulama kita dulu bukan sengaja-sengaja tu maaf zahir batin tu. Maaf. Kalau konotasi Arab, Ramadan Karim, Allahu Akram. Kul amantum bi khair. Okey, Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan kepemurahan, maka dijawab Allah yang Maha Pemurah. Yang Allah murah bagi kita tu apa dia? Nabi tu SAW. Dan adanya Nabi yang Allah bagi, banyaklah kepemurahan Allah yang lain. Gitu. Itu kejiwaannya. Dan ini baru sinonim, baru berselari dengan anjuran Allah Ta'ala untuk kita berpuasa, yang ending ayat dia la'allakum tattaqun. Taqwa tu asalnya dekat hati, yang bawa kepada terjemahan perlakuan yang zahir. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umatnya yang sentiasa tenggelam dalam kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling bermakna kepada kita. Mudah-mudahan natijah Ramadan dapat kita kecapi, bukan untuk kita saja, bahkan untuk semua penduduk Presiden 9 ini, terutamanya kejiranan ini, bahkan untuk semua Putrajaya, bahkan untuk seluruh Malaysia, bahkan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW di mana saja mereka berada. Dan lepas ini tuan-tuan, kalau ada natijah daripada perkongsian kuliah subuh ini, bila kita nak khatam Quran, ngaji Quran, Nabi dulu SAW. Nak raya gembira sebagainya, Nabi dulu gembira. Dan kalau ada dengar-dengar suara-suara yang orang cerdiknya tercicir, kata kamu dengan Nabi jangan ni, nanti kamu menyembah Nabi pula, nanti kamu memuja dan memuja Nabi pula. Kita ni hamba Allah, bukan hamba Nabi SAW. Itu kena cerdik sikit. Bila dah berlaku Nabi Isa dipertuhankan oleh orang-orang yang tersesat, bermaksud Nabi Muhammad SAW takkan diangkat menjadi Tuhan, takkan. Bahkan untuk benar hubungan dengan Allah, pintunya Rasulullah SAW. Kita obses dengan Nabi SAW, Nabi akan bawa kita kepada Allah. Itu kefahaman dia. Maka jangan duk risau-risau. Betul tak sekarang orang kata kan, asyik Nabi tak habis-habis. Kita Quran lah, kita zikir lah. Betul tak betul? Ini benda ni kena faham. Nabi tu pintu SAW. Kalau tak nak ambil Nabi dalam kehidupan kita, bermaksud pergi balik rumah nanti, pintu tu kita seal bubuh batu. Pintu surau ni seal bubuh batu. Boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Kalau tak ada pintu Nabi SAW, macam mana nak masuk ke dalam kerahmatan Allah yang lain? Maka pastinya ada perkara-perkara yang kita diperdetikkan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati semuanya itu makbul, diangkat segala bala, diampunkan segala dosa, dipermudahkan segala urusan lahir dan batin, dan di hujung usia mendapat syafaat Rasul junjungan SAW di syurga nanti. Bukan keindahannya itu yang kita liurkan, tapi memandang kemuliaan wajah baginda, itulah yang kita cita-citakan bersama. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah saja perkongsian kita. Terima kasih atas jemputan untuk berkongsi perasaan bersama-sama. Kita jumpa lagi insya-Allah
dan minta maaf lebih terkurang. Saya tak tahu berhenti pukul berapa, rasanya 7.45 itu standard lah kan? Termasuk dengan santapan, sarapan. Tapi sarapan itu sarapan kerohanian sebab kita puasa. Nanti saya tuntut balik saat jaman-jaman makan selepas raya, nanti saya tuntut balik. Kira-kira hutang kita Syah, hutang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.